أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Ghazali, maka jika anda berkata, terangkanlah kepada kami sekarang apakah dia takwa itu, hingga dengan penerangan itu kami mengetahuinya. Jadi sekarang benteng yang dapat mengawal diri manusia, terutamanya daripada godaan-godaan nafsu dan tipu daya syaitan ini, adalah benteng takwa. Jadi persoalan yang akan dibahaskan oleh Imam Ghazali sekarang, apa sebenarnya yang dimaksudkan takwa? Jadi Imam Ghazali akan menghuraikan secara yang agak detail sikitlah mengenai persoalan takwa. Apa kata Imam Ghazali? Maka mula-mula sekali hendaklah anda mengetahui bahawasanya takwa itu adalah perbendaharaan yang amat berharga. Pertama sekali Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, takwa itu adalah khazanah. Apa arti khazanah? Gedung. Gedung yang menyimpan kekayaan. Jadi Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, takwa itu adalah seumpama khazanah. Bila sebut khazanah ni, benda yang kalau kita tengok di luar tak nampak mana, tapi kita tahu dia tersimpan dalam. Sesiapa yang diberi kunci, dia buka, dia akan memperolehi kebaikan yang banyak. Seolah-olahnya Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, takwa ini kunci kepada kebahagiaan, kemuliaan dan ketinggian, dan macam-macam lagi. Ibarat macam anak kunci yang akan membuka pintu kemuliaan, pintu kebaikan, pintu keberkatan dan sebagainya. Sekiranya anda mendapatnya, maka betapa banyaknya anda memperolehi kekayaan daripada permata yang amat mulia. Jadi kata Imam Ghazali, sesiapa yang dapat memiliki takwa ini berarti memiliki khazanah kekayaan yang banyak. Kunci dia.
barang indah berharga yang amat mahal, kebaikan yang amat banyak, rezeki yang amat mewah, kejayaan yang amat besar, keuntungan yang amat banyak, dan kerajaan yang maha agung. Segala-galanya. Jadi kata Imam Ghazali, sekarang mukaddimah ni Imam Ghazali nak beritahu itulah kunci kepada perkara-perkara tadi tu, kekayaan, kemewahan, kejayaan, keberhasilan, keuntungan, keberkatan dan macam-macam lagi. Kuncinya kata Imam Ghazali duduk pada takwa. Jadi kalau begitu, apa itu takwa? Itu yang ingin dijelaskan oleh Al-Ghazali. Padahal perkataan takwa itu kita sudah biasa dengar. Dan kita sudah biasa tahu secara umum takwa itu makna takut kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi hari Jumaat, imam antara rukun khutbah itu berpesan kepada kaum muslimin supaya bertakwa. Dan baliknya, pesanan supaya bertakwa itu disusuli ataupun diikuti dengan penerangan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kita boleh faham, secara umumnya kita faham takwa itu buat yang disuruh, tinggal yang tapi yang itu umum. Di mana perinciannya? Inilah yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bila umum doa lalu tu kita dah nak capai. Bila kasar doa lalu, kasar borong kita dah. Kena detail sikit macam kita ni, kalau dalam laut luas, dah tidak capai kita. Ia kena laut kiri kanan belakang depan, kiri kanan air belakang. Nak hari mana? Pekat kita ni, hak dah main mana ni, kena main sungai dulu. Hak halus-halus tu. Hak tahu sepadang. Mana patah ni tahu. Bila main sikit, boleh main dalam laut pula. Jadi Imam Ghazali nak menghuraikan kepada kita supaya nampak jelas. Supaya kita tahu takwa ni apa. Sehingga dikatakan dia dianggap sebagai kunci. Berarti dia kunci yang sangat berharga. Kunci bagi gedung sekalipun dia nampak kecil. Kalimat perkataan takwa tu sikit je. Takwa mudah kecil. Tapi oleh kerana dia menjadi anak kunci kepada gedung yang menyimpan kekayaan, nilai yang kunci ni sangat tinggi. Maka sudah tentu kunci ni ada sesuatu pada kunci. Bukan sebarang kunci lah. Macam kita potong saka, jangan nak kunci hilang. Pergi buat kedai boleh hidup. Tapi kena kereta Volvo, buat kunci start dah hidup setara. Sebab kunci dia tu yang padang kereta dia tu. Kunci itu memberi nilai kepada apa yang tersimpan di sebaliknya tu. Kalau sebarang-barang kunci tak ada masalah lah. Pergi sekedar, dalam 2 minit korang jadi kunci, boleh buka belakang. Tapi gedung awak boleh buka kunci biasa tu gedung barang lah sikit. Tapi kalau gedung awak kelah-kelah tak jadi buat kunci gitu. Dia ada teknologi dia. Bandingan yang mudah begitulah. Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, diberitahu dulu bahawa itu adalah kunci kepada segala keberuntungan, kemuliaan. Berarti kunci ni ada benda yang perlu kita faham baik-baik. Maka seolah-olah segala kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan, kemudian letakkan di bawah sifat yang tunggal ini, yaitu takwa. Jadi kata Imam Ghazali, seolahnya semua benda itu duduk bawah. Semua kekayaan, keberhasilan, kemuliaan dikumpulkan di bawah satu perkataan, namanya takwa. Jadi sudah tentu perkataan ini
ada makna-makna yang kita tidaklah, yang perlu kita fahami. Dan perhatikanlah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran menyebut tentang takwa ini. Betapa banyak kali Allah mengaitkan kebaikan seseorang bergantung dengan takwa. Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Quran, pertama sekali banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang takwa. Kita secara logiknya, perkara yang penting itu mesti akan disebut banyak kali. Kalau benda tu tak penting sangat, sebut sekali. Ini logik kita je lah dalam percakapan kita ni. Kalau pada benda tu kita nampak kurang penting sikit pada kita, kita tak sebut banyak kali. Tapi kalau penting, kita akan ulang sekali. Seolah-olahnya begitulah. Jadi Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, kalau dilihat di dalam Al-Quran, sebutan tentang takwa ini terdapat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan betapa banyak ia berjanji akan memberi ganjaran dan pahala kerana takwa. Demikian juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala janjikan akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala. Semua itu adalah disebabkan kerana takwa. Janji Allah Ta'ala nak begitu, nak begini, janji itu dijanjikan sekiranya memenuhi syarat takwa. Nak kabarnya kalau orang dapat memenuhi perkara itu, dijanjikan Allah dengan ganjaran yang lumayan. Berarti takwa itu menunjukkan kepada kita ada yang tinggi, sehingga kalau orang dapat melaksanakannya itu dijanjikan dengan ganjaran yang sangat besar, lumayan. Kita ginilah pekerjaan. Kalau kerja orang nak beri gaji besar ni, biasanya kerja tu berat lah. Sebab tu orang sanggup janji nak beri gaji besar. Kenapa? Kerja tu mungkin risiko tinggi, payah, macam-macam. Jadi orang sanggup nak beri gaji besar. Tapi kalau kerja tu dah lah berat sangat, mungkin orang macam dia, muat dapat aku ya gaji. Jadi seolah ni Imam Ghazali beritahu kepada kita, dapat sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu menjadikan pahala bagi orang yang melaksanakan takwa ini, ganjaran yang besar. Dan berapa banyak ia menyandarkan untuk mendapat kebahagiaan kepada takwa. Demikian juga ada ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan kebahagiaan dikaitkan dengan takwa. Dengan arti kalau orang ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kuncinya adalah menguasai takwa. Kunci kebahagiaan. Hari ini kalau kita dengar macam-macam orang jadi buah-buah nak bahagia. Macam-macam lah. Tik-tik orang beri nak jadi bahagia. Begitu begini dah. Ya, betul lah ke? Tapi kunci besar daripada semua itu adalah mengukuhkan takwa. Itulah kunci besar kepada bahagia. Bahagia yang sebenar. Zahir batin dunia dan akhirat. Dan saya akan bilangkan kepada anda 12 perkara daripada jumlah kebaikan takwa. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini akan menyebut 12 perkara-perkara baik yang dikaitkan dengan takwa. Nah, kalau kita tengok, perhati betul-betul 12 perkara ni hak kita perlu belaka. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Pertama sekali, pujian dan sanjungan. Firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur.
surah Al-Imran ayat 186 yang bermaksud, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang sangat dicita-citakan. yakni sekiranya kita mampu bersabar, mampu melaksanakan takwa, maka yang demikian itu adalah perkara yang sangat tinggi nilainya. Orang yang mampu melakukan ini berarti dia telah melakukan satu perkara yang besar. Dia dapat menguasai kesabaran, dia ada kekuatan untuk bersabar, dan dia ada kekuatan untuk melaksanakan takwa. Sesiapa yang ada kekuatan untuk melaksanakan dua perkara ini, berarti orang ini telah melakukan atau memiliki sesuatu yang sangat tinggi nilai. Jadi dari sudut ayat Al-Quran ini beritahu kepada kita, orang yang dikira sebagai memiliki sesuatu yang bernilai atau melakukan sesuatu yang berharga, sekiranya dia ada dua sifat ini: kekuatan untuk sabar, kekuatan untuk melaksanakan takwa Allah. Orang yang diberi kekuatan ni, dia dikira sebagai telah memiliki sesuatu yang tinggi nilai. Tapi dalam kehidupan kita, mungkin orang tak tengok mana buah ni. Orang tengok mana. Tapi dalam perkhabaran Allah dalam Al-Quran, inilah yang menjadi ukuran bahawa orang tu memiliki sesuatu yang bernilai atau tidak. Ada tak dua perkara ni tadi? Kekuatan untuk bersabar, kekuatan melaksanakan takwa. Orang yang ada dua perkara ni, memang dia memiliki satu benda yang bernilai tinggi. Tapi kita mungkin dah tengok waktu lah, tengok sudut-sudut lain, segi pemilikan, harta dan macam-macam. Yang kedua, pemeliharaan dan penjagaan daripada musuh-musuh. Takwa ini ada kaitan dengan penjagaan, kawalan daripada musuh-musuh. Firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Al-Imran ayat 120 yang bermaksud, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada kamu tipu daya mereka. Yani tipu daya musuh tidak dapat memudaratkan orang yang mentahqiqkan dua perkara ni, iaitu orang yang meneguhkan kesabaran dia dan orang yang memperkukuhkan takwanya. Jadi musuh-musuh sama ada di kalangan manusia ke dan sebagainya, kalau betul-betul dia perkukuh ni, insya-Allah terjaga, dia pelihara. Jadi kita hukumnya ada dua perisai. Satu perisai zahir, persediaan. Kalau nak pegang kena alat, ada alat, teknologi macam-macam. Tapi jangan merasa cukup dengan alat tu saja. Dan perisai yang kedua, dan ini sebenarnya lebih kukuh, iaitu takwa Allah. Sebab saya kata orang ini lebih kukuh? Tengok, perhatikan. Allah Ta'ala sebut, sekiranya memiliki kesabaran dan ketakwaan, maka tipu daya musuh tidak mampu memudaratkan apa-apa. Ketika Abraha masuk kampung, Abraha ini negeri gajah, dia berdah Ethiopia. Rupanya dulu ada kerajaan situ, rupanya lenih, jadi kebul orang. Tapi sejarah, inilah sejarah. Satu ketika dulu negeri yang koh, ada kerajaan besar Abraham. Tapi hari ini tak ada bendera, dan boleh berlaku di mana-mana. Dan kita kena ingat perubahan boleh berlaku di mana-mana, skala besar ke atau skala kecil. Skala besar melibatkan negara dan sebagainya. Skala kecil
melibatkan masyarakat, yang kecil lagi melibatkan individu, boleh bertukar wajah. Benda ni boleh berlaku di mana-mana dan bila-bila masa. Cuba tengok kajian-kajian besar dulu, boleh jadi hilang lagi peta dan macam-macam lagi lah. Ini sejauh. Jadi ketika Raja Habasyah ni dia nak serang kota Mekah dengan tentera gajah zaman tu kalau tentera gajah ni terhebat benar lah. Kita kebal besar sekali, berapa tahu dan ni benda pula tak tahu. Kita kebal kasar-kasar ni nak serang. Tapi Abdul Muttalib yang jaga sebagai tu yang kawal, yang jaga Baitullahil Haram masa tu, sekalipun itu zaman jahiliyah, masih ada lagi saki-baki Hanafiyah ni, orang yang pegang kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim, masih ada lagi di kalangan orang Arab. Bukan semua jahiliyah tu jahiliyah, tapi dalam kelompok masih ada lagi orang yang kepada ajaran lama, kitab-kitab sama pihak dulu. Jadi Abdul Muttalib ni, apa sikap dia bila tahu Abraham nak mari serang kota Mekah? Nak lawan, tak ada naga, tak ada senjata, hot setanding. Akhir sekali kata Abdul Muttalib, jangan bimbanglah, dia kata Kaabah ni ada tuang punya dia, serah ke tuang punya dia lah. Serah ke tuang punya dia lah. Dia kata jangan bimbanglah, ada tuang dia akan jaga. Jadi sebab bila tentera gajah mari tu, gajah tak apa nak pergi, tak mungkin dekat. Sehingga berlaku lah seterusnya apa yang kita tahu, kesusahan tentera kasar, tentera besar tu dengan cara yang aneh. Inilah. Jadi seperti yang disebutkan ayat tadi, sekiranya dapat mengukuhkan dua perkara, sabar dan taqwa, tipu daya mereka tidak dapat memudaratkan. Yang ketiga, sokongan dan pertolongan. Perkara ketiga yang ada kaitan dengan takwa, yakni ada sokongan dan pertolongan Allah. Firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Suratul Nahl ayat 128, yang bermaksud sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini beritahu orang yang bertakwa dan orang yang muhsin yang buat baik itu, dia akan mendapat bantuan pertolongan daripada Allah. Dapat pertolongan. Jadi kita sebagai Muslim ni jangan lupa senjata ni. Senjata ni jangan lupa. Jangan duk pegang kepada senjata zahir saja. Pegang juga. Bukan dipegang, cari jadi. Tapi dapat pegang. Orang kita ni silap. Senjata zahir itu tempat je gantung letak. Tempat je paut. Silap kita situ. Jadi yang sebetulnya itu adalah apa yang perlu kita usahakan, tapi bukan tempat kita letakkan keyakinan dan pergantungan. Nak bagi contoh, masa terjadinya perang Badar, orang Islam sikit, kaum musyrikun itu berganda jumlah, bukan saja anggota, bahkan senjata. Tapi orang Islam boleh menang. Perang Badar pula menang orang Islam. Tapi ketika perang Uhud, menang seketika, kalah lepas. Itu punca lain. Puncanya kerana orang Islam hati dia tu duduk pandang kepada hati rapasan perang, lari sikit. Tapi yang lebih ketara lagi yang nak beritahu perang Hunain. Ni nampak ketara, perang Hunain. Perang Hunain ni orang Islam pada waktu itu sudah kuat. Yang ini masyarakat Islam dengan ketenteraannya
sudah berada pada peringkat yang kuat, stabil. Dan musuh yang dihadapi pada waktu itu beberapa kabilah daripada Yahudi, kecil, sikit. Berbeza dengan perang Badar dulu, Badarnya orang Islam sikit, musuh ramai. Pada perang Hunain ni terbalik. Orang Islam ramai, kuat, musuh pula jadi kecil. Itu pun musuh berbenteng di benteng-benteng dia. Bukan marinya kan duduk nepek di benteng-benteng dia je. Jadi pada waktu itu apa sikap orang Islam? Orang Islam agak bangga sikit. Kalau kita gok nak memang habis dah umur kali ni. Habis dah. Dengan jumlah yang ramai, dengan kelekapan, dengan musuh yang dipandang kecil, tapi kejadian yang berlaku terbalik. Tidak seperti Badar. Sepatutnya kejayaan itu berganda lagi, tapi sekarang jadi terbalik. Di mana silap? Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, kita tahu punca kat mana dia bocor. Kat mana dia bocor? Tengok. Apa perkabaran Allah dalam Al-Quran? Wa yawma Hunainin. Dan ingatlah ketika berlakunya perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum. Nyakit ni rupanya. Ketika jumlahmu yang ramai itu telah menimbulkan rasa ujub dan mengerip. Penyakit dalam. Bukan penyakit daya bersenjata, bukan penyakit daya cukup askar, bukan askar kuring, bukan penyakit daya cukup makan, tapi penyakit rupanya penyakit rosok jiwa. Iza ajabatkum kasratukum, dengan nas Al-Quran yang sahih. Ketika jumlahmu yang ramai itu telah menimbulkan ujub, merasa bangga, merasa kuat dengan jumlahmu itu. Tapi Allah Ta'ala menyebut falan tughniya ankum syai'an. Allah Ta'ala memberitahu, sedangkan jumlahmu yang ramai tadi sedikit pun tidak memberikan apa-apa manfaat untukmu. Jadi kita orang Islam ni prinsip kita lain sikit. Bersedia tetap bersedia, tapi pegangan lepas hati, ada tempat sandar, ada tempat kita bergantung. Ini kekuatan orang Islam lain sikit. Berusaha tu tetap berusaha lah, tapi keyakinan kepada Allah itu lebih penting untuk dipegang. Haluan jiwa itu lebih penting untuk distabilkan, untuk diluruskan. Masa perang Hunain itu, bila masa pergi itu dengan keadaan bangga, tapi ia kena ambush sekali di pokok Yahudi ni, hari berapok, habis tinggal. Orang panggil lari langkah 1000 lah. Sehingga Al-Quran sebut wadaqal alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ni jadi sempit. Maksudnya takut tang ni nak lari ni, tempat luas pun rasa sempit. Macam kita ke tak ada tempat nak tembur ni. Digambarkan, menggambarkan keadaan pada waktu itu. Riwayat menyebut yang tinggal bersama dengan Nabi yang bertahan, hak lain tembur lagi Nabi ni 100 orang je, lebih kurang 100 orang. Ramai-ramai ni, jumlah ramai-ramai ni habis, tinggal hanya sekitar 1 orang. Tapi dengan apa mereka ni diperkuatkan? Al-Quran sebut wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Sakinah, Allah Ta'ala menurunkan sakinah. Apa arti sakinah? Sakinah ini ketenteraman yang datang dari keyakinan. Yang suatu nur yang Allah Ta'ala cipok dalam hati, yang mendatangkan keyakinan, yakin terhadap apa-apa yang dijanjikan Allah, yakin terhadap Allah, yang membawa kepada hati itu tenteram, teguh. Jadi yang ada 100 ni lah bertahan boleh menang semula. Yang bertahan Allah Ta'ala kuatkan, bukan kuatkan orang tembur lagi jaga buat dah dengan senjata-senjata habis. Tapi kuatnya yang 100 ni dengan apa? Sakinah. Ini rahsia jiwa dia dalam dia. Allah Ta'ala turunkan sakinah ala qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imani, supaya bertambah iman mereka itu atas iman yang sedia ada. Jadi faktornya faktor kejiwaan, faktor keyakinan.
Dan firman Allah Ta'ala lagi, wallahu waliyul muttaqin, suratul Jasiyah ayat 19, yang bermaksud, dan Allah adalah pelindung dan penolong orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang menjaga takwa Allah, dia akan dilindung dan dijaga oleh Allah. Yang keempat, selamat daripada kesusahan-kesusahan dan diberi rezeki yang halal. Antara perkara lain yang berkaitan dengan takwa sekiranya dimiliki oleh seseorang, yakni mendapat keselamatan daripada kesusahan. Jadi seolah-olahnya nak beritahu kepada kita, kalau kita menghadapi kesusahan, tingkatkan ketakwaan. Itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Selain daripada kita menyelesaikan masalah di lapangan, masalah ni selesai. Selain daripada itu, ini juga caranya, iaitu perkukuhkan takwa Allah. Dia juga penyelesai kepada masalah. Dan diberi rezeki yang halal. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3, yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan dia akan memberikan rezeki yang tiada terhitung banyak. Ayat ini mengaitkan dengan takwa itu, iaitu adanya jalan keluar daripada masalah. Yang kedua, rezeki, sumber rezeki yang di luar jangkaan, kerana menjaga takwa Allah. Saya ingat satu ketika dulu, ni mungkin ada kaitan, kita jarang, akhir ni kita tengok Johor kena banjir. Yang lebih ketara apabila Singapura dia tambok laut. Sebab tambok laut tu kita dengar banyak kali Johor banjir. Wallahu a'lam kaitan mana, tapi kita ingat dulu bermulanya banjir di Johor ni, jarang dengar ni, setelah berlakunya tambokan, dia tambok, Singapura tambok tanah di sebelah sana. Mungkin laluan tu jadi speed ke mana ke. Saya nak ceritakan tu. Saya dah lupa sumber maklumat ni, saya dengar daripada seseorang yang cerita kisah takwa ni. Masa tu kan beberapa bandar hot sekitar-sekitar tu kan tergelam. Tapi ada seorang, sama ada penguruh ke atau apa-apa, saya dah lupa, saya dengar daripada dia sendiri, tak silap. Dah tu simposium, saya dengar dia cakap. Dia kata, dia buka cawangan Bank Islam. Itu, kawasan tu. Masa tu banjir tak berlaku mana lagi, tapi dia buka satu bank yang melaksanakan sistem wang yang menurut syariah lah. Masa tu, zaman tu, awal kira Bank Islam masa baru-baru mula nak naik. Dah ada dah lah. Tapi nak ceritanya, dia kata bila banjir besar tu, entah macam mana, dia kata padahal tak lain tenggelam, bank dia tak masuk air pun. Tak masuk air, padahal tenggelam bandar. Saya ingat lagi dalam satu sipil yang saya dengar dia bercakap, tak ada arwah dia sesuatu pada Allah Ta'ala, dia dah menguruskan dengan sebaik-baik, tak masuk air. Kenapa ni? Wallahu'alam. Ni berlaku di Johor. Saya masih ingat terngiang-ngiang saya dengar, tapi saya ada lupa yang dekat tu. Lebih kurang begitulah saya tengok. Lama juga kisah ni saya tengok. Mendapat rezeki yang tiada terhitung. Yang kedua, selain daripada ada jalan keluar daripada masalah, ada sumber rezeki yang di luar perhitungan. Rezeki di luar jangkaan ni
dengan sebab yang kurang munasabah. Sebab yang kurang munasabah. Kadang ataupun dengan sebab yang sikit tapi keberhasilannya itu jauh daripada sepatutnya. Ada kisah lama, kisah baru pun banyak, tapi kita tak nak cerita mana kisah baru-baru ni. Kisah moden-moden, nak cerita kisah lama, zaman-zaman lama dah. Orang mati belaka dah. Ini biasa kitab-kitab lama, mau kita mengaji kitab-kitab tua dulu tu adalah sebut kisah-kisah ni. Tapi hari ni kita jarang dengar dah orang menceritakan kisah ni. Kisah ni berlaku pada zaman Syekh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni antara ulama-ulama pewaris keilmuan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi dia generasi atba' tabi'in. Hasan Al-Basri ni kita kelahkan dia sebagai tabi'in lah. Dia dang dengan Sayyidina Ali. Jadi generasi murid dia tu antaranya adalah Malik bin Dinar, seorang ulama dan ahli hadis. Nak cerita pelik dalam dia, kan rezeki bagi orang jaga takwa. Dia masa tu dia sedang mengajar di masjid, kuliah di masjid. Tiba-tiba ada seorang majusi masuk dalam masjid dan menyatakan keislaman. Khabar nak masuk Islam. Dan masuk Islam orang ramal, masuk Islam. Jadi orang ramai ni bila tahu dia masuk Islam, masing-masing dia upur harta lah, sikit-sikit seorang sedekah untuk yang anggap sebagai mu'allaf, untuk diberi kepada orang ni. Jadi rupa-rupanya mu'allaf ni lebih kuat iman lagi daripada orang baru, daripada orang lama. Jadi orang dok kupur sebahagian daripada kewangan nak beri kepada mu'allaf ni, nak beri ke dia tak ambus tak. Kenapa dia masuk Islam? Kisah dia adalah penyembah kepada api yang tegar lah, yang sudah puluhan tahun berbakti kepada api, menjadi penyembah api. Dia ada keluarga dia, adik-beradik. Dia ada abang seorang. Tapi entah macam mana Allah Ta'ala lintahkan lintasan dalam hati dia untuk mencuba sekali. Jadi mereka telah menghulurkan tangan kepada api yang disembah bertahun-tahun. Tapi dahulu masih terasa kepanasan, panas juga. Allah panas. Dia kata akhir sekali mari mikir, tak imbuh main Tuhan biasa gini kata. Kita sudah menyembahnya puluhan tahun, tapi Allah sekejap pun panas juga dah jadi ni. Patutnya adalah istimewa sikit. Maksudnya tak panas ke, lambat panas ke mana ke. Ni tak imbuh mana. Jadi akhir sekali dia si abang ni dapat petunjuk lah, betul sungguh. Ya, dia kata memang kita sembah sama ni patut. Jadi si adik ni dia masuk zaman Malik ni dah, tapi si abang dia takut, dia bimbang sikit. Dan bila dia bimbang, jadi tak jadi masuk Islam. InsyaAllah kisah ni kita akan sambung semula lah pada kuliah akan datang sebab insyaAllah. Aku lupa boleh hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.